الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن تيسر عليك يسر ربي تمم بالخير. نويت اعتكاف في هذا مسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. InsyaAllah kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui karangan Tuan Pengarang kita Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang diberikan nama Ar-Rahiqul Makhtum, kisah hidup manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah, tempoh sirah 63 tahun. 53 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Rasulullah dilantik menjadi Rasul pada usia 40 tahun, berdakwah 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun. 10 tahun kekal tinggal di Madinah sampailah akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tempoh dakwah Rasulullah itu adalah 23 tahun. Itu adalah maklumat asas berkaitan dengan sirah yang sepatutnya kita sudah pun ingat dan hafal perjalanan tempoh sirah tersebut. Itu adalah maklumat asas bukti bahawa sesungguhnya kita sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita tahu perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita masih lagi berada di Mekah. Kita belum hijrah lagi. Kita masih lagi berada di kota Mekah dalam fasa kehidupan Nabi di Mekah. Pada pertemuan yang terdahulu kita dah lihat pada tahun 7 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan orang-orang Islam, termasuk sekali keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak Islam. Mereka telah diboikot oleh pimpinan-pimpinan Quraisy Mekah. Boikot, tuan-tuan, dengan tujuan ingin membunuh secara perlahan-lahan umat Islam dan juga Rasulullah secara keseluruhannya. Apabila mereka menulis satu perjanjian bahawasanya mana-mana orang-orang Mekah tidak boleh berkahwin dan dikahwini oleh Muhammad ataupun keluarga Muhammad ataupun orang Islam. Tidak boleh membeli dan berjual beli. Beli pun tak boleh, jual pun tak boleh dengan orang-orang Islam, dengan keluarga Muhammad, dengan Muhammad secara keseluruhannya. Kemudian perjanjian ini kekal sehinggalah mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Maksudnya perjanjian ini dah tak ada dah, nak berdamai ke, nak tolak ansur ke, serahkan Muhammad, barulah boikot ini terbatal. Berapa lama, tuan-tuan? 3 tahun. Selalu saya sebut pasal minyak masak. Sekarang betul-betul minyak masak dah kurang dah. Pergi dekat Zimat pun dah tak ada dah minyak masak paket tu. Itu pun kita dah mula menggelabah, mula risau, mula panik. Walhal ada lagi makanan-makanan lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika peristiwa boikot tersebut, para sahabat riwayat memberitahukan mereka terpaksa memakan daun-daun kering dan ranting-ranting sehingga menyebabkan mulut dan bibir mereka luka dan berdarah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab lapar terlampau. Apa yang berlaku? Akhirnya perjanjian itu terlerai,
disebabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghantar tentera-tenteranya, iaitu anak-anak makan, tuan-tuan. Anak-anak itu makan perjanjian tersebut. Kemudian apabila dibuka Kaabah tersebut, perjanjian itu telah pun dimakan oleh anak-anak. Maka pada ketika itulah orang Islam yang diboikot tersebut balik semula ke rumah masing-masing, kerana perjanjian itu telah terbatal. Habis sahaja peristiwa boikot, tuan-tuan, Allah uji lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali ini dengan ujian kematian. Kematian siapa dia? Abu Talib. Kematian Abu Talib, orang yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang, dan orang yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan keislaman tersebut. Saya selalu sebut, kalaulah kita ni kaya, tuan-tuan, siapa yang kita nak paling tolong? Silah keluarga kita yang paling susah. Kita cari keluarga kita dahulu. Begitulah Nabi. Nabi pesuruh Allah, selain daripada Rasulullah berdakwah, siapa yang Nabi harapkan, paling Nabi harapkan nak Islam? Siapa lagi, tuan-tuan? Dia adalah Abu Talib. Keislaman Abu Talib yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harapkan. Nabi ziarah dalam keadaan Nabi sebut kepada Abu Talib, wahai bapa saudaraku, sebutlah selalu salah satu perkataan yang mudah dan ringkas, supaya aku dapat memberikan pertolongan syafaat kepada kamu. Abu Jahal ada dalam rumah tersebut. Abu Jahal kata, wahai Abu Talib, kamu pemimpin kami. Bertahun dah kita hidup dengan agama kita, dengan Tuhan-Tuhan kita. Jangan hari ini engkau berpaling dan menunjukkan contoh yang tak baik. Kau adalah pemimpin. Abu Talib tak sebut, tuan-tuan. Abu Talib tak sebut. Abu Talib kalih ke tempat lain. Akhirnya Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan 2 kalimah syahadah. Rasulullah sangat menangis. Berhamburan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa tersebut. Selesai sahaja daripada peristiwa kewafatan Abu Talib, Allah uji lagi. Tak berhenti, tuan-tuan. Tak berhenti ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada awal kelahiran. Kalau kita baca sirah dulu, kita tengok semuanya ujian. Dalam tempoh tahun ada ujian besar, bulan ada sikit, dalam tempoh minggu pun ada ujian yang Allah sediakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis Abu Talib meninggal dunia, dalam riwayat beberapa bulan ataupun 3 hari selepas kematian Abu Talib, Allah uji lagi dengan kewafatan siapa dia? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Tuan-tuan, Khadijah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan dokongan dan juga hartanya secara keseluruhan untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, baik pun ada pada Khadijah, cantik pun ada pada Khadijah, kaya pun ada pada Khadijah, nasab keturunan yang baik pun ada pada Khadijah, lengkap keseluruhannya. Kita lah kalau contohlah suami isteri ni asyik bergaduh je kan, mati suami tu lega, lapang sikit dada. Sebab apa? Dia dalam kehidupan dia asyik nak bergaduh, ada je yang tak kena. Lauk dah masak sambal belacan tak tumbuk, itu pun menjadi kemarahan dia. Start dia motor ke kereta dia, pergi kedai hijau. Kedai hijau dekat mana? Dekat Sendayan tu. Lengkap lah sambal apa semua, macam-macam ulam. Lauk kalau satu jenis tak nak, dia nak kepelbagaian. Kalau ada lauk utama ayam, mesti ada ikan kering ke, dia nak macam tu. Ada orang, tuan-tuan, saya jumpa. Dan ada orang pula jenis tak ulang makan. Dia jenis tak berulang makan. Kalau tengah hari ayam masak lemak, malam tak nak dah ayam tu, nak tukar lain, menu ringan ke, mi goreng ke, mi hailam ke kan. Menjadi kemarahan dia. Kalau suami ni meninggal dunia, isteri tak nak lah kahwin lagi dah.
lega, lapang, dah bebas daripada tanggungjawab, tak payah dah nak kena buat sarapan apa kan. Walaupun itu dah khidmat dia kepada suami dia, tapi selalu diprovok ataupun ada je salahnya. Jadi suami macam ni tak apa, meninggal dunia ke ataupun isteri ke, tak apa, lapang dada dia. Begitulah juga tuan-tuan, Rasulullah bila dapat isteri yang baik terlampau menyokong Rasulullah dalam keadaan semua orang kota Mekah mendustakan Nabi, Nabi sangat sedih tuan-tuan. Nabi sangat sedih walaupun Khadijah binti Khuwailid sudah meninggal dalam keadaan tempoh yang lama. Bila Nabi berkahwin, Nabi akan pergi rumah mana-mana isteri, Nabi akan sebutkan kebaikan Khadijah. Sampai isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemburu. Bila cemburu, apa kelebihan kami dengan Khadijah, apa kurangnya kami nak dibandingkan dengan Khadijah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada isteri baginda yang lain bahawa sesungguhnya Khadijah ini menyokong aku dalam keadaan semua orang dustakan aku. Khadijah berikan keseluruhan harta dia untuk dakwah ini. Tuan-tuan, baiknya Khadijah ini belum pun wafat lagi, Allah hantar Jibril untuk bagi tahu bahawa Khadijah ini sudah disediakan istananya di dalam syurga, mahliganya. Tuan-tuan, Allah dah bagi tahu siap-siap. Masih lagi atas muka bumi Allah, masih lagi sihat, belum lagi tenat ke apa, Allah dah bagi tahu dah benda tersebut. Adakah Khadijah lepas tahu dia ada syurga, dia ada istana di dalam syurga, kemudian dia relax, dia tak buat apa-apa? Tidak tuan-tuan, lagi bertambah iman dia dan ibadahnya. Begitulah para sahabat. Kita kalau dah dapat jaminan tuan-tuan, macam mana? Relax je lah, tak apa. Solat dekat rumah pun tak apa. Macam orang ada jaminan, dia dah ada tiket VIP, dia tak perlu dah nak pergi beratur-beratur. Tak apa, kita dah ada dah. Macam tu lah. Tak perlu nak bersiap awal, start kereta sampai terus masuk. Sebab apa? Sebab dah ada jaminan. Kemudian tahun itu dinamakan dengan tahun kesedihan. Para sahabat nampak di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sedih. Tuan-tuan, orang yang paling mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sayap kanan dan kiri, Abu Talib dan juga Khadijah binti Khuwailid, meninggal dunia. Adakah Rasulullah letak jawatan, ya Allah, nak minta cuti sebulan, nak berkabung, nak hilangkan sedih ke apa ke? Tidak tuan-tuan. Adakah Rasulullah nak letak jawatan, ya Allah, bagilah Rasul lain, lantiklah di kalangan yang lain, aku tak mampu. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap meneruskan dakwah. Apa yang Nabi buat? Nabi fikir. Tengok dekat Mekah ni keras sangat, orang-orang Mekah keras sangat. Kemudian Nabi fikir satu tempat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak memulakan dakwah yang seterusnya. Rasulullah pilih satu tempat daripada tempat yang lain. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini diberitahu bahawa sesungguhnya apa pengarang kitab ni, kita ni, dia tulis, dia bagi tahu kenapa orang Islam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat. Kemudian mereka ini tidak berpaling, tak ada yang murtad, kekal dalam keadaan Islam walaupun ditindas, dan sebahagiannya ada yang dibunuh, tak tinggal tuan-tuan. Dibunuh tak tinggal Islam, diugut dengan ugutan bunuh tak tinggal, bunuhlah. Kita yang duduk dekat surau ni, termasuk saya sekali, boleh cakap je lah tak tinggal Islam, tapi tak tahu kalau orang tangkap kita dan sebagainya, kita tak tahu, tak diuji dengan ujian yang sebegitu. Antara faktor-faktornya pengarang kitab kita ditulis apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam ni menjadi kuat. Satu adalah keimanan, kepercayaan kepada Allah. Betul-betul percaya hanya senya Allah sahajalah Tuhan yang menciptakan sekalian alam dan sesuatu yang tak ada daripada ada. Hanya Allah sahaja.
Dan Nabi ajar dan tarbiyah supaya bertawakal kepada Allah sepenuhnya dan mintalah pada Allah. Bermohonlah pada Allah, satu-satunya Tuhan. Tuhan yang kalau kita minta lagi banyak, lagi dia suka. Kita kalau minta dengan orang, sekali dua buat permohonan ke apa, okey, orang layan lagi. Dah masuk tahun kedua, ketiga, contoh orang nak sambung belajar, dia tulis nak minta bantuan, okey, dibagi bantuan untuk degree, kemudian nak minta lagi master, tak terus dapat, dikaji dahulu, tengok keputusan semuanya kan. Manusia ni kalau kita minta banyak kali, sekali dua okey, kalau dua tiga kali permintaan tersebut orang pun tak mampu nak layan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lagi kita minta benda yang banyak, benda yang besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah perkara yang besar. Kalau bermohon, mintalah Firdaus, syurga Firdaus, syurga yang paling tertinggi. Minta pada Allah. Sebab apa? Allah yang maha kaya, yang boleh berikan benda yang besar-besar, tuan-tuan. Satu adalah keimanan dan kepercayaan kepada Allah. Yang keduanya, sepenuh hati cintakan Rasul. Cinta kepada Rasul ini, para sahabat memang tersemat di dalam hati dia. Antaranya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ini satu hari dia berdakwah, tuan-tuan, dia berdakwah, orang pukul dia. Pukul dia ni sampailah kaum dia terpaksa selamatkan dia. Kabilah dia terpaksa selamatkan dia. Dalam keadaan ketika itu sangatlah teruk sampai tidak bermaya, diangkat lalu dibawa ke rumah ibunya. Tuan-tuan, bawa balik ke rumah ibu dia, sedar sikit tuan-tuan, apa yang Abu Bakar kata, bagaimana keadaan Rasulullah. Bangun je, bagaimana keadaan Nabi. Mak dia kata, Nabi dalam keadaan baik-baik sekian, duduk minum. Tak nak minum tuan-tuan, tak nak minum, bawa aku untuk lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa, sampailah dibawakan ke hadapan Nabi, barulah Abu Bakar ini lega hati dia. Abu Bakar lega, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ini ibuku. Doalah dia supaya dia mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sahabat betul-betul praktikkan, bukan hanya teori di bibir tapi praktis. Macam kita tengok nanti dalam peristiwa peperangan Uhud, ada seorang wanita ni, muslimah ni, dia kematian ayah dia, suami dia, anak dia. Dia dah tahu dah kematian tersebut, yang dia tanya bagaimana keadaan Rasulullah. Bukannya dia tak kisah ahli keluarga dia meninggal dunia ke apa, tak sedih ke, kan? Bukan. Sebab mereka tahu bahawa sesungguhnya orang yang mati syahid ni kedudukannya bagaimana dan keutamaannya adalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi, adakah Nabi cedera parah, adakah Nabi dalam keadaan sedar dan sebagainya. Begitulah para sahabat. Kemudian yang ketiga adalah rasa tanggungjawab. Pengarang kitab kita tulis, dia tulis antara menjadi kekuatan orang Islam ni, yang tempat ketiga adalah rasa tanggungjawab. Kalau aku tak sebarkan Islam, Islam ini tak akan sampai kepada orang-orang lain. Kalau aku tak sebarkan Islam, Islam ni tak akan sampai dekat Malaysia, kat nilai ni. Kena sebarkan Islam, rasa tanggungjawab. Para sahabat kesemuanya rasa tanggungjawab tersebut. Antaranya siapa? Dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ni, dia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia balik, pergi dakwah dekat tempat yang bernama Ghifar. Tuan-tuan, berapa lama dia berdakwah tuan-tuan dekat Ghifar? Dia balik, masuk Islam, balik ke Ghifar. Abu Dzar Islamkan orang-orang di Ghifar sampai Nabi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Lama tuan-tuan. Habis hijrah, berperang dalam peperangan Uhud, habis Uhud, perang pula dalam peperangan Khandaq, habis Khandaq ni, barulah Abu Dzar Al-Ghifari datang semula ke Madinah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia Islamkan tuan-tuan, bukannya 2-3 orang, 10 orang. Dia Islamkan seluruh penduduk Ghifar, iaitu daripada kabilah Aslam dan juga Ghifar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ghifar, ghafarullah, dengan Aslam, salamallah, semoga Allah mengampunkan Ghifar, semoga Allah sejahterakan orang-orang Aslam. Tuan-tuan, itulah rasa tanggungjawab di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku tak sebarkan Islam, tak ambil tanggungjawab itu, Islam ini tidak akan sampai kepada orang di luar, di dunia ini. Bagaimana Rasulullah suatu ketika itu, Rasulullah seorang Nabi, macam mana Nabi nak mulakan dakwah ini. Kemudian para sahabat yang masuk Islam mengambil tanggungjawab yang sama untuk dakwah kepada semua umat ini. Kemudian yang keempat adalah iman yang tidak berbelah bagi pada hari akhirat. Bersumpah-sumpah Rasulullah, Nabi jumpa para sahabat, Nabi bagi tahu, aku pesuruh Allah. Sahabat kata, ya, memang kami yakin kamu adalah pesuruh Allah. Setiap kali berjumpa, Nabi nak mulakan ucapan, Nabi akan bagi tahu, nak sampaikan apa-apa, Nabi akan bagi tahu, aku pesuruh Allah. Aku pesuruh Allah, sesungguhnya syurga itu ada, sirat itu benar, soal kubur itu ada. Nabi bagi tahu sesungguhnya kamu akan dibalas apa yang kamu buat di atas muka bumi ini. Kalau kamu lakukan kejahatan, kamu akan dibalas, dan kalau kamu melakukan kebaikan, kamu akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fahash, ya Allah bersaksilah, wa qad balaghtu, aku dah beritahu. Tuan-tuan, betul-betul Nabi nak mendapatkan penyaksian Allah. Bersaksilah wahai Allah, aku dah bagi tahu kepada mereka. Dan yang kelima adalah merupakan isi kandungan Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran ini walaupun tak faham, dia bersifat cahaya, menerangi. Walaupun kita tak faham, maksud dia, tapi apabila dibacakan, seperti apa yang berlaku pada siapa dia? Saidina Umar dengar, kita dah cerita dah bagaimana keadaan Saidina Umar masuk Islam. Kita tengok juga ada sebahagian orang yang masuk Islam bukan disebabkan perkara yang lain, dia membaca Al-Quran melalui tafsiran. Orang-orang yang bukan Islam, dia membaca Al-Quran melalui tafsiran, dia mencari kebenaran, maka dia akan mendapatkan bahawa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah berita gembira buat orang Islam dan orang yang beriman. Allah berjanji di dalam Al-Quran bahawasanya pakatan mereka ini tidak akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka rancanglah bagaimana sekalipun, Allah lah sebaik-baik perancang. Kemudian kita sambung bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar. Tadi pengarang kitab kita dimasukkan sikit, ditulis bagaimana sebab orang Islam ini boleh jadi kuat, boleh jadi hebat, boleh jadi tahan dengan ujian-ujian dan juga penyiksaan di kota Mekah. Pengarang kitab kita dah tulis, kemudian disambung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar Mekah. Dia tengok Mekah ni susah sangat, berat sangat, keras sangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam terfikir di satu tempat, iaitu di Taif. Taif ini adalah salah satu tanah Hijaz, iaitu merujuk kepada Mekah, Madinah dan Taif. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak fikir pun dekat Madinah pada ketika itu? Kerana pada ketika itu tak diilhamkan lagi Madinah. Nabi pergi ke Taif, salah satunya Taif ini dekat dengan perkampungan Bani Sa'ad. Bani Sa'ad, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesar. Mungkin di situ ada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat sesuan yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menuju ke Taif. Tuan-tuan, Nabi menuju ke Taif. Tak berhenti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pergi ke Taif, Nabi minta siapa yang ikut? Nabi bawa seorang anak angkat Rasulullah, iaitu Zaid bin Harithah. Kita dah cerita dah, Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia ini adalah kulitnya hitam. Tuan-tuan, anak angkat
Kita kalau pilih anak angkat, kita ambil yang comel-comel kan. Yang comel-comel. Kena pula kalau ada orang datang, siapa nak ambil anak angkat Palestin, berebut orang. Saya cuba kalau buat iklan, siapa nak ambil anak-anak angkat Afrika, sunyi sepi. Sunyi sepi sebab apa? Sebab pilih rupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang Nabi ini bukan kerana pangkat ataupun rupa paras ataupun keturunan. Nabi sayang Zaid bin Harithah ini sampai satu hari Nabi namakan dia, panggil dia ni Zaid bin Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegur, ada pun persahabatan ataupun kasih sayang itu masih diteruskan, tapi tidak boleh ditukar keturunan dan namanya. Lalu dinamakan semula dengan nama Zaid bin Harithah. Nabi bawa Zaid bin Harithah sampai di Taif, tuan-tuan. Sampai di Taif, apa yang Rasulullah buat, tuan-tuan? Nabi ini adalah orang yang berstrategi. Bukannya masuk terus dakwah, tak. Nabi pergi jumpa dengan ketua-ketua. Maksudnya jumpa dengan pimpinan-pimpinan orang-orang Taif. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab senanglah kalau ketua dah masuk Islam, yang bawah-bawah ni mengikut je lah. Sebab apa? Ketua dia, raja dia, pemimpin dia dah Islam. Jadi pengikut dia tu, kita punya menteri pun Islam lah. Jadi mereka akan mudah untuk mengikut. Lalu Rasulullah berjumpa dengan 3 orang pimpinan daripada Bani Saqif. Rasulullah datang kepada mereka macam biasa, tuan-tuan. Nabi akan bagi tahu yang dia adalah pesuruh Allah, sembahlah Allah, tuan-tuan. Ketiga-tiga orang ini tolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang paling hina. Jumpa, dia kata, wahai Muhammad, tak ada orang lain ke yang Tuhan nak hantar kalaulah untuk mengajak kami kepada Islam? Wahai Muhammad, tak ada orang lain ke kalau Allah nak hantar sebagai Rasul? Maksudnya apa? Maksudnya hantar ni biarlah orang yang ada kepentingan, mungkin dia ni jutawan ke. Tak ada orang lain ke yang Allah nak pilih untuk dihantar sebagai Rasul? Kemudian ada yang jawab lagi, wahai Muhammad, baik Allah hantar malaikat. Maksudnya bukan di kalangan manusia. Hantar salah satu kuasa ke atau malaikat yang lebih hebat ke, hantar sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk ajak orang masuk Islam. Yang ketiga pula dia kata, wahai Muhammad, aku bersumpah dan berjanji aku akan menjauhi kamu dan tidak ikut kepada kamu. Tuan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Nabi tak terus balik, Nabi berdakwah selama 10 hari di Taif. Dakwah ni macam mana? Nabi pergi, setiap orang yang Nabi jumpa di Taif, rumah ke rumah, Nabi akan sampaikan Islam, tuan-tuan. Nabi sampaikan Islam, tapi tak ada seorang pun yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dibaling batu, Nabi dicederakan. Tuan-tuan, dakwah kita ini sangat ringan dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 0, berapa peratus pun tak sampai, tuan-tuan. Belum pernah lagi, saya tak tahulah, tuan-tuan, belum pernah lagi kita sampaikan Islam, kita dipukul. Saya pernah ikut street dakwah dekat Terminal 1. Masa tu kita rasa kita ni, wah, hebat lah kan. Hebat. Kita nak duduk paling depan, nak ajak orang, bukan nak ajak orang masuk Islam, nak cerita sampaikan Islam dan nak buat kaji selidik kefahaman orang yang bukan Islam terhadap Islam. Pergi dekat orang yang pertama, dia nak tunggu bas. Dia tu, tak apa, saya sibuk. Tuan-tuan, tiba-tiba kita rasa macam muka merah, malu, rasa mual, rasa itu baru berapa persen, tuan-tuan. Itu dalam keadaan non-Muslim, dia ada pengetahuan sikit orang dengan Islam. Sebab apa? Dia tahulah, Malaysia ni ada Islam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, manusia kosong pengetahuan, tak ada idea ni apa benda pula ajaran baru yang nak bawa ni. Tuan-tuan, masa tu saya baru saja kita nak dekat, ada yang tolak dan sebagainya. Kita rasa malunya, tak naklah nak balik, nak start kereta, tuan-tuan. Memang sungguh-sungguh rasa malu, rasa macam tak hebat ke punya aku selama ni. Kemudian rasa macam tak ada idea, rasa macam dah lah, cukup lah.
Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah Nabi dalam keadaan orang tolak, bukan sahaja tolak, orang cederakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ke-10 tuan-tuan. Nabi tak tahan, Nabi keluar akibat dihalau oleh penduduk-penduduk Taif. Tuan-tuan, nak keluar itu bukannya keluar saja. Orang-orang Taif panggil wanita dan perempuan. Tuan-tuan, wanita dan perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya nak hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, letaklah orang-orang lelaki yang hebat gagah. Cuma dia letak wanita dan perempuan, iring Nabi buat satu laluan nak keluar daripada Taif itu. Bukan iring tuan-tuan, dengan cara yang paling tak hormat, baling batu dan sebagainya, kayu dan sebagainya, sehingga menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah bersama dengan anak angkat beliau, iaitu Zaid bin Harithah. Nabi keluar tuan-tuan, Nabi berjalan, ada satu kebun kurma, Nabi berehat dekat situ. Kebun anggur, Nabi berehat di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berehat, Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa munajat Nabi? Nabi kata, sesungguhnya aku ini adalah orang yang lemah. Nabi kata begitu. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tak tahu dah nak buat apa, ya Allah. Tuan-tuan, maksudnya Nabi mengadu, tak tahu dah cara macam mana nak mengadu pada Allah. Aku rasa hina di kalangan manusia. Aku rasa hina di kalangan manusia. Ya Allah, andai semua yang aku buat ini, yang aku terima ini tidak mendatangkan murka kamu, wahai Allah, maka aku tak kisah. Maka aku tak kisah. Apa yang Nabi kena ni, baling batu ke apa ke, hina ke, tolak ke, boikot ke, kalaulah semua benda-benda ini yang ditimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mendatangkan murka Allah sedikit pun, Nabi kata aku tak kisah. Aku tak kisah dan aku akan tempuh semuanya ini. Tuan-tuan, ketika itu Allah datangkan, Nabi berdarah tuan-tuan, Allah datangkan malaikat penjaga bukit dan gunung. Wahai Muhammad, lau aradta anutti biqal alaihi naul akshabain. Kata, wahai Muhammad, kalau kamu kata iyalah, kan, kamu kata iyalah, kamu setujulah kalau kami angkat dua gunung ini dihempaskan ataupun diranakkan kepada penduduk Taif ini, kami akan buat. Kata ya je Muhammad, kata ya sahaja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, jangan, aku berdoa supaya lahirnya daripada tulang-tulang sulbi penduduk Taif ini lahir zuriat-zuriat yang akhirnya menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi doa begitu. Kalau kita lah, silakan wahai para malaikat, bukan 2 gunung tambah lagi 1 gunung, 3 terus. Kalau kita lah dengan keadaan berdarah, kita tengah geram ni, malaikat offer, bukan malaikat tuan-tuan, bukannya bonza ataupun apalah, polis ke apa, malaikat datang tawarkan, cakap iya je Muhammad. Kalau kita lah, tengok dulu keliling apa yang ada, tak nak bukit ni, bukit sana, kau boleh tambahlah api ataupun macam kaum Lut lah, buat macam kaum Lut. Kalau kita lah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku jangan, sebab apa? Mereka tidak mengetahui. Tuan-tuan, memang mereka tak tahu pun. Nabi kata mereka tidak mengetahui. Kalau mereka tahu, mereka akan beriman. Nabi kata, bahkan aku mendoakan kepada mereka lahir zuriat-zuriat daripada keturunan mereka ini adalah orang yang menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Susah tuan-tuan membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu akhlak yang sudah pun pupus. Boleh dikatakan sudah pun pupus. Susah, benda yang susah nak buat. Sedekah kita boleh buat, benda lagi perkara baik yang kita boleh buat. Tolong orang kita boleh buat. Apa lagi? Solat, baca Quran, kita boleh buat kebaikan itu. Tapi akhlak membalas kejahatan orang dengan kebaikan ni susah. Susah sebab apa? Sebab kita pun tengah geram. Lagilah kita nak kena kau ni kan, macam tu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di kebun tersebut. Tuan-tuan, kebun tersebut adalah milik orang-orang Mekah. Saya sambung sikit lagi. Milik orang-orang Mekah. Siapa dia? Utbah dan Syaibah.
Orang kampung Nabi nampak Nabi di Taif, mereka pandang, tuan-tuan, Allah campakkan sedikit rasa kasihan kepada mereka. Mereka panggil, mereka tak pergi pun kepada Nabi, mereka panggil hamba mereka yang bernama Addas. Addas, dia kata, pergi bagi makanan kepada lelaki tersebut. Tak pergi pun tuan. Kita kalau jumpa orang kampung kita datang kan, tak datang. Sebab apa? Sebab tak geng, bukan satu agama. Addas pun bagi. Addas bagi, tuan aku bagi kamu sedikit makanan. Tuan-tuan, Addas tak bangun. Tak bangun, tinggalkan Nabi, diduduk di situ. Tuan-tuan, Nabi kalau orang datang, Nabi buat apa? Nabi bangun. Bangun. Tak ada duduk. Tuan-tuan, kalau Nabi bercakap dengan orang, Nabi tidak akan memalingkan, yelah ni saya daripada Taif. Tak ada. Sambil-sambil picit luka ke tak, Nabi akan menghadap orang tersebut. Nabi tak akan pintas percakapan tersebut. Tuan-tuan, Addas terpegun melihat akhlak Rasulullah SAW. Nabi ambil makanan tersebut, Nabi bagi kepada Zaid bin Harisah. Tengok tuan-tuan, tak ada tergelojoh nak makan. Bagi kepada Zaid bin Harisah, Nabi ambil, bismillah, Nabi makan. Bila dengar bismillah, Addas kata, perkataan apa yang kamu sebut ini, kami tidak pernah mendengar perkataan ini dan kami tak pernah pun mengamalkan perkataan ini. Lalu Rasulullah bertanya kepada Addas, wahai lelaki, kamu ni daripada mana? Aku adalah Addas dan aku daripada Ninawa. Lalu Rasulullah SAW sebut kepada Addas, Ninawa itu adalah tempat tinggal seorang lelaki yang beriman, namanya Yunus bin Matta. Terkejut Addas, kata, bagaimana kamu boleh kenal dengan Yunus bin Matta? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Yunus bin Matta itu adalah saudara aku. Dia juga adalah Rasul dan aku juga adalah Rasul. Tuan-tuan, Addas terus pegang tangan Rasulullah SAW, peluk Nabi, lalu Addas mengucapkan 2 kalimah syahadah. Tuan-tuan, seorang masuk Islam. Daripada jauh perjalanan Nabi Mekah dengan ujian-ujian, dengan nak pergi ke Taif, seorang pun tak terima, berehat di kebun anggur tersebut, berjumpa dengan ni, akhirnya seorang masuk Islam. Addas masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan perjalanan. Saya habiskan sikit lagi. Meneruskan perjalanan. Kali ini Allah Subhanahu Wa Taala seru Nabi, wahai Muhammad, akan datang kepada kamu kumpulan jin. Sudah jin pula. Kumpulan jin. Allah turunkan ayat, kami halakan rombongan jin kepada kamu untuk kamu ajarkan, dengarkan kepada mereka Al-Quran. Berdakwah kepada kaum jin pula tuan-tuan. Kita bukan jin pun, baru tengok live kan, tengok live perawat. Sekarang macam-macam perawat buat live. Kadang-kadang letak mikrofon pula dekat orang yang dirawat tu. Saya pun tak tahulah. Sambil merawat tu siap baca komen. Ni orang ni tanya, saya tak faham, saya kurang penerimaan berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Sampai ada ni, dekat tangan saya ni ada bungkusan kain kuning lah. Dekat tangan saya ni ada bungkusan kain kuning, saya dapat daripada pesakit saya, daripada jin ifrit. Okey, komen, nak tengok ustaz. Apa benda ni tuan-tuan? Komen, siapa nak tengok, komen nak tengok. Sila komen nak tengok. Kalau 10 orang komen baru saya buka. Tuan-tuan, benda sihir. Benda sihir dipertontonkan dan dibuka seolah-olah nak buat, orang nak panggil apa zaman sekarang ni, unboxing. Boleh pula unboxing benda tu. Jadi saya kurang berkenan dengan perkara-perkara tersebut. Lagi-lagi kalau orang merawat dalam keadaan dia berbual-bual kan. Ada lagi satu, dia mengaku Nabi Nuh. Tuan-tuan, Nabi Nuh, jin mengaku Nabi Nuh. Kita pula melayan. Okey, kalau betul kau Nabi Nuh, dekat mana dulu kapal kau? Tuan-tuan, dia jadi satu benda gurauan, jadi satu benda ketawa untuk nak naikkan viewers dan juga peminat dia. Peminat dia 1 juta lebih. 1 juta. Kalaulah dia hanya merawat, membacakan ayat-ayat Al-Quran, dia takkan menarik benda tu. Orang akan tengok sekejap je, orang scroll lain. Jadi tak ada orang datang.
pelik-pelik sekarang ni kita tengok, bukan yang apa ni, yang sesat memang sesat lah, yang tak berapa sesat ni kita macam khawatir lah dengan apa yang mereka sampaikan. Nanti ada masa panggillah ustaz yang lain cerita tentang perubatan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan macam mana garis panduan ni. Tuan-tuan, saya kerja hospital. Kerja hospital pun kita tak boleh nak rakam-rakam dalam keadaan kita merawat pesakit. No kamera. Tuan-tuan, sebab apa? Nak menjaga rahsia mereka, nak menjaga dia punya aib dia. Walaupun kamera itu diletakkan di bahagian belakang, tak nampak pun orang tu. Tapi dengan tengok orang tu kadang-kadang merangkak, saya tak tahulah sejauh mana kebenaran. Kalau benar, benarlah merangkak, berpusing-pusing, kamera rakam. Tuan-tuan, apa yang kita nak tunjuk sebenarnya? Kalau ada ahli keluarga dia ataupun ibu bapa dia lihat perkara tersebut, saya pernah komen. Saya komen dekat situ. Saya kata perkara ini dibenarkan ke? Kami di ni, saya komen lah. Lepas tu dia PM saya. Di PM saya, dia kata kami dah mendapatkan persetujuan daripada keluarga. Kan? Sungguh pun saya komen lagi, tuan ni ramai pengikut. Kadang-kadang daripada bukan Islam pun akan tengok live begini. Apa pandangan mereka? Apa pandangan mereka dengan agama ini, dengan cara yang begini? Tuan-tuan, macam-macam lah. Itu tajuk lain, nyimpang lah saya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada kaum jin. Tuan-tuan, kaum jin, kita nampak seekor pun, bukan seekor pun, kelibat pun demam lah. Demam. Baru nampak kelibat terbang, demam lah. Tak boleh dah. Rasulullah masuk ke dalam alam jin tersebut, berdakwah, dan kemudian jin-jin tersebut sampaikan dakwah kepada kaum dia dan di alam sana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikit lagi nak masuk ke Mekah. Dalam perjalanan nak pergi Mekah, anak angkat Nabi Zaid bin Harisah kata, "Wah, ya Rasulullah, betul ke kita ni nak masuk Mekah? Mekah dah tak ada dah Abu Talib yang melindungi Nabi. Tak ada sesiapa dah." Nabi kata, sesungguhnya Allah akan bantu agama dan Rasulnya. Nabi hantar orang. Adakah kita bila dengar ni, Nabi kata Allah pasti akan membantu agama dan Nabinya, adakah Nabi duduk relax? Tak. Nabi usaha, tuan-tuan. Nabi hantar orang untuk minta perlindungan daripada orang Mekah yang bernama Anas bin Syurai. Anas bin Syurai itulah, aku tak nak lindung Muhammad. Nabi cuba kali kedua, Nabi hantar orang untuk minta perlindungan kepada Suhail bin Amr. Suhail bin Amr pun tak nak. Kali ketiga barulah Allah Subhanahu Wa Taala membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta perlindungan kepada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi setuju nak tolong Rasulullah. Dia keluar dengan pakaian perang, anak dia ada 7 orang, semua pakai pakaian perang, iring Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah. Kadang-kadang Allah nak bantu orang Islam, tuan-tuan, Allah akan gunakan musuh-musuh dia juga. Musuh-musuh ni juga Allah gerakkan hati dia untuk bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi balas jasa Mut'im bin Adi ni, nanti kita akan tengok dalam peperangan Badar. Nabi tahan 70 orang tawanan. Nabi kata, ada tak Mut'im bin Adi? Mut'im bin Adi ada. Kalaulah Mut'im bin Adi ni suruh aku untuk lepaskan 70 orang tawanan ini, maka aku akan lepaskan mereka semua. Mengenangkan jasa dulu Mut'im bin Adi pernah membantu aku suatu ketika dahulu di Mekah. Tuan-tuan, Nabi SAW musuh, tuan-tuan, datang perang nak bunuh kita. Tak kisahlah dia tolong kita bayarkan tak dekat speed mat ke, tambah lagi RM2 tak cukup ke. Itu pun Nabi balas jasa dia, tuan-tuan. Wallahu alam. Sekadar itu dulu, insya-Allah nanti kita akan masuk bagaimana Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada kabilah perseorangan. Ini lagi dahsyat, tuan-tuan. Ini kita akan jumpa bagaimana titik permulaan ramainya orang-orang Islam masuk Islam. Punca dia apa? Nanti kita akan tengok pada pertemuan yang seterusnya. Wallahu alam. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri, asbab daripada kita mendengar sirah. Moga-moga Allah himpunkan kita juga di mahsyar nanti bersama dengan para nabi dan para rasul, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami. Bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Terimalah amal ibadah kami sebagai amalan yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jadikan kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Timbanglah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.